أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sambung semula pembacaan kitab ini. Kita masih dalam bab yang ke-12, iaitu suatu bab yang datang untuk menyatakan tentang perihal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai cincin pada tangan kanannya. Sambungan dia. Hadrat Syaud ibni Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma memakai cincin di tangan kanan, dan sejauh yang saya ingat beliau ada mengatakan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pakai di tangan kanannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Daud di dalam sunan dia, dan juga Imam At-Tirmizi di dalam sunan dia, Sunan At-Tirmizi. Jadi hadis ini dia kata Syaud ibn Abdullah radhiyallahu berkata, Abdullah ibn Abbas, beliau melihat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma memakai cincin di tangan kanan. Dan sejauh yang saya ingat beliau, yakni Abdullah ibn Abbas, ada mengatakan kepada Syaud bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memakai cincin di tangan kanannya. Jadi keterangan hadis ini, Maulana Zakaria Al-Kandalawi rahmatullah alaih, pengarang kitab ini, di dalam ulasannya beliau mengatakan, Imam At-Tirmizi rahmatullah alaih menulis hadis ini dengan ringkas. Ia diterangkan lebih lanjut dalam Sunan Abi Daud. Imam Ibnu Ishaq rahmatullah alaih berkata, saya telah melihat Syaud memakai cincin di jari kelingking pada tangan kanannya. Di dalam bahasa Urdu, perkara ini dipanggil cungla. Dalam bahasa Urdu, kata Maulana Zakaria, memakai cincin pada tangan kanan di jari kelingking. Jadi dalam bahasa Urdu dipanggil cungla. Maka saya bertanya sebabnya. Dia menjawab, daku telah melihat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma juga memakai dengan cara begini. Maka bahagian atasnya menghadap ke arah luar, dan sepanjang yang aku ingat dia ada berkata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pakai cincin dengan cara yang sama. Jadi mana kalau kita pakai cincin kita ni tak sama dengan cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cincin kita ni ada batu, kan? Tapi cincin yang Nabi buat, yang Nabi tempah daripada perak, cincin tu tak ada batu. Cincin tu ada ukiran di atas dia. Jadi tujuan ukiran itu adalah untuk cop mohor, untuk cop surat. Jadi setengah riwayat biasa Nabi pakai terbalik. Tapi ada kalanya cincin tu dia apa? Tapi kebanyakan masa Nabi tak pakai. Sebab cincin tu hanya digunakan untuk cop.
Tapi kalau kita nak pakai cincin kita ni diperbuat daripada batu. Jadi kata Syaul Ibnu Abbas, kalau dia pakai cincin macam tu, batu tu berada pada bahagian atas luar lah. Bukan batu kat bawah, batu kan kat atas. Jadi ni bagi orang yang nak pakai cincin. Maka katanya bahagian atasnya menghadap ke arah luar. Sepanjang yang aku ingat, dia ada berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pakai dengan cara yang sama. Jadi dua perkara telah disentuh di dalam hadis ini. Yang pertama, bahagian atas, ini pada bahagian batunya dihadapkan ke arah luar jari. Tercatat di dalam kitab Bazlul Majhud fi Syarahil Abi Daud dan kitab Mirqatus Su'ud bahawa lebih tepat jika dipakai bahagian atasnya menghadap ke dalam, ini pada belah tapak tangan. Ini juga diberitakan di dalam banyak riwayat dan disebut di dalam hadis berikutnya. Allama Munawi rahmatullah alaih berkata, cara ini yang terbaik kerana ia memelihara batunya dan menjaga seseorang dari megah dan bangga diri. Jadi maknanya ada riwayat pakai cincin batu kat dalam, ada riwayat pakai cincin batu kat luar. Jadi kata Allama Munawi rahmatullah alaih, siapa yang sebenarnya patut pakai cincin batu kat dalam ni? Iaitu orang yang mana kalau dia pakai cincin dia mahal. Cincin batu dia mahal. Kalau dia nak pelihara cincin tu daripada supaya orang nampak, dia nampak megah atau dia nampak bangga diri, kata Allama Munawi rahmatullah alaih, cara yang terbaik kita pakai apa? Batu tu kita sorok kat dalam, supaya kita tak jadi tumpuan orang, kan? Kadang-kadang kita ni kalau pakai benda mahal-mahal, orang tak tengok kita, kan? Orang tengok apa yang kita pakai, kan? Kena pula kita hidup zaman akhir zaman ni, orang semua ada kamera. Kadang-kadang kita pakai jam pun orang, kan? Jam yang harga saya pun tak pandai tengok jam, tapi ada orang kadang-kadang tak suka kita, dia pun daripada jauh dia tengok jam kita. Dia bukan tengok kita, dia tengok jam kita. Dia pun snap jam kita. Dia pun beritahu orang, tahu tak jam ni berapa harga. Kita daripada tak tahu jadi tahu. Oh, orang ni dia pakai jam. Dia kerja kerani banknya. Dia kerja kerani banknya. Berapa gaji sangat kerani bank ni? Takkan 20,000 sebulan. Kerani bank, tapi dia pakai jam, harga dia 300,000. Harga jam tu 300,000, tapi dia kerja kerani bank. Jadi zaman ni zaman fitnah. Jadi untuk menutup, kata Imam Munawi rahmatullah alaih, mungkin walaupun dia kerani bank, mungkin tantah arwah datuk dia hadiahkan dia. Mungkin arwah datuk dia kaya, arwah datuk dia hadiahkan dia, ataupun dia boleh dapat duit pusaka, mak ayah meninggal jual tanah, kan? Tanah pula dekat belakang KLIA airport pula, kan? KLIA pula beli tanah bapak dia, juta lah, kan? Jadi kita tak tahu. Tapi kata Imam Nawawi, untuk mengelakkan daripada, kalau orang tu nak menjaga diri ni daripada megah dan bangga diri, maka kata dia adalah lebih baik batu cincin itu dipakai. Sebenarnya tuan-tuan, bukan setakat cincin. Kalau kita mengaji hadis, dia kadang-kadang bukan spesifik satu benda cincin je. Sebenarnya dia nak beritahu kita dalam semua perkara dalam hidup kita. Dalam semua perkara dalam hidup kita. Bukan semua perkara kita perlu beritahu orang. Bukan semua perkara kita perlu tunjuk dekat orang apa yang kita ada. Kan? Kadang-kadang kita memiliki sesuatu benda yang orang lain tak mampu memiliki. Kita pula kadang-kadang hidup dalam suasana apa? Suasana orang tak memiliki benda tu. Majoriti tak ada benda tu. Tapi kalau kita mula ada, kita ada benda tu, bukanlah salah. Tapi kadang-kadang suasana kita, dia mengundang apa? Pandangan orang. Dia mengundang iri hati orang. Orang tengok, orang pandang. Orang tak miliki benda tu.
Saya bagi contoh lah tuan-tuan, saya bagi contoh. Kita hantar anak pergi sekolah. Kita mungkin orang yang memiliki harta, kita ada kemampuan. Allah Ta'ala bagi kita mungkin kelapangan rezeki. Kita pun somebody, bini kita pun somebody. Laki bini kerja dua-dua steady. Anak seorang, dua orang. Tapi anak kita ni kita hantar dia sekolah kebangsaan. Kadang-kadang kita ada duit, kita tak hantar anak kita pergi international school. Kita hantar anak kita pergi sekolah kebangsaan, sekolah biasa. Bila kita hantar anak kita pergi sekolah kebangsaan, dia datang, anak kita ni datang daripada keluarga yang steady. Maksudnya bila dia masuk pagar sekolah tu, dalam satu kelas ada 40 orang. Dan dalam kelas tu ada macam-macam murid. Ada macam-macam kawan-kawannya yang datang daripada pelbagai latar belakang keluarga. Ada yang keluarga dia memang level bawah B40. Memang tak mampu. Serba-serbi kekurangan. Jadi serba-serbi dia kekurangan. Bukan semua benda yang dia nak dalam hidup dia dapat. Jadi budak yang daripada kecil ni, bila dia lahir daripada keluarga, banyak benda yang dia nak dia tak dapat. Dia tak macam anak kita. Anak kita pantang keluar je, keluar, ada je barang dia bawa balik. Anak kita keluar je, bini kita bawa anak kita pergi keluar je, bini kita SMS kita, "Bang, saya nak keluar jap, nak beli barang. Nak beli roti gardenia ya." Sampai kedai roti gardenia tu dia hantar gambar kita WhatsApp, "Abang tengoklah anak abang ni. Saya nak beli roti gardenia." Dia dah beli siap lori korek pasir pun dia beli. Tahu, lori korek. Saya cakap tu anak saya. Bukan anak tuan-tuan, anak saya. Saya nak beli roti gardenia. Macam tu. Kan? Sekali tengoklah. Dia beli korek apa? Korek pasir. Tak cukup tu dia beli bola lagi. Walhal bola dekat rumah tu dah banyak. Dia punya barang mainan dia 1, 2, 3 beg. Kan? Masa dia kecil. Jadi dia pergi beli. Jadi maknanya dia setiap kali, dia tak pernah mungkin dalam hidup dia tu ada benda yang dia tak dapat. Saya pun jawablah ke bini saya. Saya marah lah. Bukan saya tak boleh beli, tapi saya marah. Saya kata belilah lagi, saya kata. Besok dah tak ada duit, duduk dia diam. Sebab kita kena ajar anak kita ni. Kita kena ajar anak kita, dia mesti rasa dalam hidup dia kegagalan. Dia mesti rasa ada benda yang dia tak dapat dalam hidup. Faham? Dia kena rasa ada benda yang dia nak, dia tak dapat. Dia kena rasa kepedihan tu. Dia kena rasa pedih, dia nak tapi tak dapat. Dia kena rasa pedih. Dia kena rasa menangis tu. Sebab kita kena ajar dia, bukan semua benda yang kau hidup dekat dunia yang kau nak, kau mesti dapat. Walaupun kita memiliki kemampuan untuk belikan semua benda yang dia nak, tapi kita kena ajar dia kegagalan. Supaya dia tahu bukan semua benda yang aku nak aku boleh dapat. Sebab kalau kita tak train dia, kita hantar dia, kita bagi dia semua benda, dia tak pernah gagal dalam hidup dia. Dia tak pernah rasa sedih dalam hidup dia. Kemudian kita hantar dia pergi sekolah, dia pun pergi sekolah. Dia dapat semua benda dan dia akan mula kawan dengan kawan-kawan dia yang tak macam dia. Yang kawan-kawan dia majoriti tak dapat. Majoriti tak dapat. Ada kawan saya dia belikan anak dia. Anak dia pergi sekolah. Dia sekolah kebangsaan. Dia nak color pencil. Saya cerita tuan-tuan ni untuk pengajaran. Dia nak color pencil. Semua orang ada color pencil, tapi bukan semua orang mampu beli Luna 36 tu. Tahu Luna? Sekarang ada Luna 60. Ada Luna yang 60 lebih tu. Tuan-tuan, color pencil Luna ni mahal.
Jadi dia kata anak dia nak sangat, dia belikan Luna yang harga beratus Luna tu. Luna ambil color pencil ratus harga dia beli. Saya rasa bukan 60, lebih daripada apa? Special punya Luna lah. 4, Faizal, saya rasa 3-400 punya barang. Dia cakap saya, Ustaz, saya beli anak saya ni. Dia bawa pergi sekolah. Tak sampai setengah hari, Ustaz, hilang. Hilang. Hilang color pencil dia. Anak saya letak dalam beg, dia bawa keluar pagi tu cikgu, dia pun orang budak biasa bawa, budak lain biasa bawa color pencil Poka Sekali anak dia keluar color pencil yang harga 3, pum, dia letak atas meja. Kawan yang sekolah tengok semua, dia gigit jari. Dia pun pergi, wow, bestnya kau. Budaknya cakap, dia kata apa? Bestnya kau. Ayah aku tak beli color pencil macam ni. Jadi yang tegur-tegur dia pun wow. Dan sekali tengah hari dia pergi break pukul tengah hari 10:30 punya apa? Minum pagi. Pergi minum, balik tengok dalam beg tak ada Luna, hilang. Margaya Luna mati. Luna hilang. Anak dia balik, anak dia nangis, Papa memang hilang papa dia kata. Papa dia datang, saya datang sekolah jumpa cikgu saya. Cikgu kata, cek dalam bilik darjah mana ada CCTV. Cek, saya kata, memang yang ambil ni mesti budak dalam kelas dia je. Budak yang biasanya yang pergi kata wow tu tak ambil. Yang duduk diam tu. Lepas 3-4 hari dapat barang tu. Tuan-tuan tahu yang ambil siapa? Satu budak perempuan kecil dah. Yang ambil tu satu budak perempuan, bukan budak lelaki. Kecil budak tu. Dia perhati, dia tak pergi tengok wow tu. Dia duduk dekat belakang tu, dia tengok. Hati dia tu. Akhirnya dia pergi ambil satu budak perempuan. Lepas 3-4 hari, mak dia jumpa tu. Dia sorok bawa balik tu, dia sorok bawa katil. Tahu? Dia bawa balik diam-diam, dia sorok bawa katil. Tah macam mana mak dia terjumpa. Mak dia kata, mana kau dapat ni? Mak dia dah tak ada. Kakak ambil. Kenapa kakak curi? Kakak nak. Kakak apa? Kakak nak. Tapi dia tahu mak dia tak mampu. Jadi hati dan perasaan orang. Jadi kadang-kadang kita ada benda kita kena kawal. Saya kata dengan Haji, Haji hantar anak Haji orang steady. Haji hantar anak sekolah kebangsaan. Come on Haji. You punya gaji, you boleh hantar anak you pergi international school. You pergi hantarlah anak-anak orang korporat duduk. Dia tak heran you punya anak punya color pencil ni. Dia punya color pencil lagi hebat daripada anak you. You pergi hantar anak you sekolah dusunio. You pergi hantar anak you sekolah biasa. Dia akan bercampur dengan macam-macam orang. Orang rumah rakyat, rumah anak, rumah bangsa. Bukan kita kata, tapi ujian hidup ni. Jadi kadang-kadang ujian tu datang bila kita zahirkan benda tu. Sebab tu saya kata Haji, patut Haji beli color pencil mahal ni, Haji simpan kat rumah. Haji beli satu color pencil yang murah, Haji beritahu anak Haji, pergi sekolah, bawa color pencil murah. Pakai color pencil yang sama kawan-kawan kau pakai. Jadi tak ada iri hati. Tapi bila balik, pakailah color pencil yang mahal. Pasal apa? Pasal semua orang mampu. Jadi nak beritahu dalam hidup kita ni, bukan semua benda kita perlu zahirkan kesenangan kita. Ada benda kita kena apa? Kita kena tutup dia. Nabi SAW, bila Allah Subhanahu Wa Taala utuskan Nabi, bila Allah Subhanahu Wa Taala utuskan Nabi SAW sebagai Sayyidul Mursalin, penghulu bagi segala Nabi,
Nabi kata, lan nabiyya ba'da, tidak akan ada lagi nabi selepas aku. Aku telah ditawarkan, kata Nabi. Ketika aku menjadi nabi, Nabi kata, aku telah ditawarkan. Allah tawar aku. Allah kata, wahai ya ayuhan nabi, Allah kata, wahai nabi, apakah engkau nak menjadi seorang nabi yang kaya, yang memiliki harta kekayaan? Kau nak jadi kaya, aku jadikan kau nabi yang kaya. Ataupun kau nak jadi nabi yang tak kaya? Tuan-tuan, Nabi SAW mengambil keputusan sebab Nabi tahu kerja yang Nabi nak buat ni kerja yang besar. Dan memang apa yang Nabi sangkakan itu benar. Iaitu bila Nabi keluar untuk buat kerja dakwah, untuk mula-mula meninggikan i'la kalimatillah, untuk meninggikan kalimah Allah. Yang mula-mula menerima Nabi ini adalah orang-orang muhajirin yang fakir dan miskin. Jadi kalau Nabi mendatangi mereka dengan kemewahan, orang fakir dan miskin ni mesti gostannya. Mesti gostan. Kalau Nabi mendatangi mereka. Tetapi Nabi SAW mengambil jalan untuk membawa hidup Nabi itu rendah serendah-rendah dia. Sebab Nabi tahu medan yang dia nak tempuh ni, orang yang dia nak masuk ni, kelompok yang dia nak mendatangi ni adalah al-fuqara wal masakin. Fuqara dan miskin. Jadi Nabi bring himself down. Tuan-tuan kena faham saya cakap ni, bukan saya kena kata kita buang kekayaan, tak. Tapi nak bagi tahu, Nabi bring himself down. Nabi mengambil jalan, Nabi terpaksa drop gear. Nabi boleh naikkan gear tu, tapi Nabi dropkan gear dia. Nabi drop. Sebab Nabi duduk di kalangan orang-orang muhajirin yang miskin. Dan Nabi menjalankan kerja dakwah di kalangan mereka. Dan akhirnya orang-orang muhajirin yang fakir dan miskinlah yang mula-mula membantu Nabi SAW dalam meninggikan agama. Orang mereka ni lah orang yang mula-mula sedia untuk ikut Nabi di Badar. Orang yang mula-mula ikut Nabi di Badar ni, tak ada orang yang naik kenderaan. Dalam Badar tak ada sahabat yang naik kenderaan, tak ada orang yang naik kenderaan, seorang je dalam Hayatus Sahabat. Dalam kitab Hayatus Sahabat, Maulana Yusuf rahmatullah alaih beritahu, ketika peperangan Badar, semua sahabat jalan kaki. Hanya seorang yang naik kenderaan, itu nama dia Miqdad. Miqdad dia naik kuda. Yang lain semua jalan kaki. Ada yang tak ada alas kaki, ada yang jalan pakai kain, baju pun tak sempurna, pakaian pun tak sempurna, pedang pun langsung majoriti tak ada senjata. Yang ada pun beberapa kerat je, perisai tak ada, topi besi tak ada. Dalam keadaan berpuasa. Itu sebab Nabi SAW ketika Badar, Nabi telah kata Ali radhiyallahu anhu, Nabi telah bawa satu jemaah yang memang daif. Saya beritahu tuan-tuan, Nabi bawa satu jemaah dari segi dunia mereka dah daif, tapi tidak dari segi keimanan. Itu kena faham. Nabi bawa satu jemaah 313 yang mereka ini daif dari segi keduniaan, dia tak ada apa-apa. Tengok mereka pun air mata mesti mengalir, Allah kesian. Daif. Dari segi dunia dia daif, ya betul. Tetapi tidak dari segi keimanan dan amal kesalihan tak ada. Dia kaya dari segi keimanan dan dia kaya daripada amal kesalihan. Jadi bila Nabi SAW bawa mereka, kata Ali radhiyallahu anhu, pada malam peperangan Badar, besok pagi nak perang Badar, besok pagi nak perang Badar. Pada malam peperangan Badar ni, semua orang jemaah sahabat ni semua tidur. Ali kata semua tidur. Kata Ali, aku bangun di waktu tahajud, aku tengok semua, tak ada seorang pun semayang. Sebab apa? Sebab penat, letih, safar tu memenatkan, makan tak cukup, belanja air, makan minum pun tak sempurna, pakaian pun tak sempurna, perjalanan tu memenat, puasa lagi. Waktu ketika itu bulan
bulan Ramadan. Jadi penat. Ali kata, aku bangun, aku tengok semua tidur. Illa, kata Ali. Ali kata, illa, melainkan fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ali, aku tengok bangun semua dah berdengkur dah, penat. Kemudian aku cari-cari, aku lihat, tiba-tiba aku lihat satu susuk tubuh insan yang berjiwa kerdil. Satu orang yang susuk tubuh dia, tiba-tiba aku tengok dia berdiri di bawah sepohon pokok. Rupanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di bawah sepohon pokok. Nabi sedang solat. Nabi sedang solat, Nabi rukuk, Nabi lama. Nabi sujud Nabi lama. Kata Ali radhiyallahu, aku duduk tengok Nabi. Nabi solat sepanjang malam. Daripada Nabi tak berhenti semayang, bangun, semayang, habis salam, bangun, semayang. Sampai ketika hampir waktu fajar. Sepanjang malam Nabi solat. Kemudian kata ketika kemuncak waktu Badar ni, ketika nak perang Badar, kata Ali radhiyallahu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok bila tentera musyrikin Mekah ni datang, bila nampak je dia orang muncul je. Ketika nak perang tu, bila nampak dia orang bayang-bayang, tiba-tiba keluar mereka ni. Nampak mereka di depan. Waktu itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangan dia. Nabi angkat dua-dua tangan tu tinggi. Sehingga Nabi berdoa, kain yang ada atas bahu Nabi ni jatuh ke bawah. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ambil kain ni. Sayyidina Abu Bakar letak atas belakang Nabi ni. Nabi doa yang panjang. Nabi angkat tangan tinggi. Nabi kata, ya Allah. Mafhum doa tu, Nabi kata, ya Allah. Nabi kata, ya Allah, kau tengoklah ya Allah. Tengoklah mereka ya Allah. Tengok dia orang ni. Inilah dia orang-orang kafir musyrikin Mekah. Mereka datang dengan segala kebongkakan dia. Nabi kata, ya Allah, kau tengok. Kau tengok orang musyrikin Mekah ni. Mereka datang untuk memadamkan kalimah Allah. Mereka datang untuk satu peperangan nak padamkan nama Allah ni. Mereka datang dengan seluruh kekuatan dia, seluruh kekayaan, seluruh kehebatan dia. Dia datang dengan seluruh kebongkakan dia. Akhirnya Nabi kata, ya Allah, aku ni, kata Nabi, di sisiku, bersama aku ni, ada ni je tinggal lah ya Allah. Yang tinggal ni 313 ni. Orang-orang muhajirin yang fakir lagi, miskin. Aku ada orang fakir miskin. Dan dia kata, ya Allah, pada hari ini, al-yaum, pada hari ini ya Allah, kalau engkau tak tolong kami, pada hari ini, nescaya aku takut ya Allah. Aku khawatir kalau semua ni mati, 313 ni mati ya Allah, aku nak beritahu engkau lah ya Allah, tak ada satu orang pun yang akan sebut nama engkau atas muka bumi ni lagi. Nabi kata, ya Allah, kalau engkau musnahkan dia orang ni, kalau semua ni kau habiskan ya Allah, kau lenyapkan mereka ni atas muka bumi, aku nak beritahu engkau lah ya Allah, selama-lamanya takkan lagi ada orang yang sebut kalimah la ilaha illallah. Nabi doa macam tu. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu daripada bawah, Sayyidina Abu Bakar peluk Nabi. Sayyidina Abu Bakar peluk dalam keadaan menangis. Sayyidina Abu Bakar kata, ya Rasulullah, bas. Ya Rasulullah, bas karo. Cukuplah ya Rasul. Sayyidina Abu Bakar kata, cukup. Dah lah, kata. Sudahlah ya Rasulullah. Allah pasti kabulkan doa engkau. Itu dah Sayyidina Abu Bakar kata Nabi. Allah pasti mengabulkan doa dia. Allah bagi engkau, kata Abu Bakar. Tapi Nabi tak turun tangan lagi. Sebab Nabi nak beritahu, kalau ini orang habis ya Allah, habis. Akhirnya kata Anas radhiyallahu an, pada ketika kemuncak peperangan Badar, akhirnya Allah datangkan nusratul ghaib. Allah datangkan pertolongan ghaib. Allah perintahkan malaikat yang berada, jundullah,
Allah perintahkan jundullah, iaitu tentera Allah yang Allah simpan di langit yang kedua. Allah simpan jundullah, tentera Allah di langit yang kedua. Di langit yang kedua. Allah perintahkan tentera langit yang kedua untuk turun, memberi pertolongan kepada sahabat, dan merekalah yang membunuh orang-orang kafir musyrikin. Allah beri pertolongan. Jadi saya nak beritahu diri saya dan tuan-tuan, Nabi mengambil keputusan untuk bring himself down, mengambil jalan untuk, Nabi ada pilihan, tapi Nabi tak larang sahabat yang berniaga, yang jadi kaya, Nabi tak larang. Sayyidina Osman, dia satu orang yang kaya. Abdurrahman bin Auf, kaya, datang Madinah, miskin, kaya balik. Abdurrahman bin Auf, dia memang kaya, dia kaya di Mekah. Datang Madinah, harta dia kena rampas di Mekah, apa pun tak ada, kosong. Datang Madinah, start bisnes balik. Bisnes balik, buat berniaga. Dia orang berniaga. Abdurrahman ni dia pandai berniaga. Dia datang berniaga balik, akhirnya kaya balik di Madinah. Orang yang pandai berniaga, dia macam mana pun dia mesti pandai berniaga. Tu pasal orang tak pandai berniaga, ada duit, jangan nak pandai-pandai berniaga. Orang yang tak pandai berniaga, ada duit, jangan nak pandai-pandai berniaga. Pergi belajar dengan orang yang pandai berniaga dulu. Sebab bukan senang berniaga ni. Bukan semua orang berniaga boleh berjaya. Ada orang buka kedai, tutup, tak boleh, tak jalan. Sebab apa? Dia kena berguru dengan orang yang pandai berniaga. Tak percaya, tanya orang berniaga. Orang berniaga ni kadang-kadang dia tak cerita, dia cerita yang indah je. Dia tak cerita suka duka berniaga, suka duka dan keperitan berniaga ni, ujian orang dalam berniaga. Jadi nak beritahu balik kepada hadis cincin ni. Jadi kata Allamah Munawi rahmatullah alaih ni, pasal apa kita sorokkan cincin bagi orang yang memiliki cincin yang mahal dan sebagainya, terbalikkanlah batu tu, kata Imam Munawi. Itu lebih baik. Sebab apa? Tak nak orang duk berhati cincin kita, nanti orang duk tegur kan. Kadang-kadang ada orang dia seronok barang kita, kalau dia nak, dia ambil lah. Kita salah letak cincin, dia perhatikan barang kita. Bukan cincin je tuan-tuan, motor kita, handphone kita, kita leka handphone kita je. Handphone dalam masjid pun boleh hilang. iPhone, jangan katakan iPhone, minyak zaitun pun boleh hilang. Minyak zaitun, saya keluar 4 bulan dulu tahun 2000, saya beli minyak zaitun bertoni tu, musim sejuk, keluar di Bangladesh masa tu musim sejuk, orang kata sapu minyak zaitun, beli pula dekat Giant Seri Petaling, botol besar ni, memang cantik, bawa dalam beg. Saya keluar tashkil di Bangladesh, masuk satu masjid tu, saya ingat masjid Bangladesh ni macam Malaysia kan, boleh letak-letak je, tak boleh. Sekali saya letak botol tu kat tepi, datang satu orang ni, dia kata, what is this? Oh, olive oil. Dia tengok sekejap je, saya pergi depan musim, olive oil dah, olive oil pun dah tak ada. Tak apalah, apa nak buat, mungkin dia suka olive oil, dia kagum dengan botol olive oil made in Malaysia tu, ambil lah, bagilah. Nak buat macam mana, ujian ujian. Kadang-kadang kita cuai kerana kecuaian kita kan. Kita beli selipar mahal, di Bangladesh selipar masuk dalam masjid. Dalam masjid dia ada papan tu, selipar kena bawa masuk dalam, dia ada papan dalam. Saya keluar tu dekat kampung tu, dia ada papan selipar, kita tak tinggal luar, kita ambil selipar kita masuk dalam masjid. Haji, dalam masjid ada papan kasut tu, Sen letak tu, dia letak setiap saf tu ada papan tu, letak dalam, takut nanti letak dekat luar hilang. Pasal apa? Kita rasa kita sederhana, tapi ada orang lebih susah daripada kita. Jadi dia tengok pakaian kita, dia tengok selipar kita, oi cantik selipar ni,
Cantik. Kita dekat Masjid Rahang pun berapa banyak selipar kita hilang. Selipar tandas pun ni hilang. Kita beli selipar tandas oren kat depan pun ni hilang. Jadi itulah keadaan kita kan. Jadi insya-Allah lah tuan-tuan Jadi kita berhentilah takat ni dulu. Insya-Allah kita sambung pada minggu yang akan datang insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallim taslima. Rabbana ighfir lana wa liwalidain wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbirhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.